Berikut merupakan berita pilihan bagi edisi tengah hari ini. Peniaga bazar Ramadan diminta jaga kebersihan premis, makanan dan minuman. Bazar Ramadan Satok kembali menjadi tumpuan. UKAS bakal memperluas saluran penyaluran maklumat menerusi podcast. 41 masjid dan surau di Sibu terima sumbangan berjumlah RM205,000. Majma Raya Fest 2024 platform bantu usahawan. Abang Rahmat Yusof dilantik Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidah Matrang. Para peniaga di Bazar Ramadan diminta menjaga kebersihan premis dan memastikan makanan dan minuman yang dijual bersih serta terjamin kebersihannya. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian memberitahu penjagaan aspek kebersihan ini amat penting, terutamanya terhadap juadah makanan dan minuman yang dijual di Bazar Ramadan. Menurutnya, pemeriksa kesihatan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan pihak berkuasa tempatan, PBT akan melakukan rondaan bagi memastikan kebersihan bazar-bazar Ramadan dijaga. So far, over the last few years, so far, at least the quality is there. And that's why the Jabatan Kesihatan Sarawak, the health and the health inspectors of local council will ensure that that is a basic, the minimum that we need to do. We don't want to be celebrating, then later on people got food poisoning. And so we appeal to everyone, please, if you are really good in maintaining your hygiene and all those things, there will be more people will buy from you. Because otherwise, it will spread around, and then you are not hygienic enough. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Bazar Ramadan di Imat Batu Kawah pada Selasa. Dalam majlis sama, beliau juga mengagihkan topi dan apron kepada seramai 87 peniaga gerai di bazar tersebut. Bazar Ramadan Satok yang dinanti-nantikan kembali menjadi tumpuan dengan menyediakan sebanyak 95 gerai yang menawarkan pelbagai juadah berbuka puasa pada tahun ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga bertanggungjawab ke atas Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Hal Ehwal Islam berkata terdapat dua lagi bazar Ramadan yang di bawah pentadbiran DBKU iaitu di Semarak dan Sukmaria. Kepada usaha dilakukan oleh DBKU iaitu mewujudkan 3 bazar Ramadan. Untuk tahun ini kita mengadakan 3 bazar Ramadan sebenarnya dengan sambutan bulan puasa pada tahun 2024. Kita berada di Bazar Ramadan Satok dan keduanya ada juga Bazar Ramadan DBKU di Semarak dan ketiganya di Taman Sukma. Jadi ada 3 bazar pada tahun ini. Di Bazar Satok kita ada 95 penjaja yang menyediakan makanan, minuman serta makanan-makanan bakar dan sebagainya, 95. Manakala di Semarak, di tapak Semarak kita ada 45. Manakala di kawasan Sukmaria kita ada 82 penjaja. Jadi jumlah penjaja yang mengambil bahagian dalam Bazar Ramadan di BKU pada tahun ini ialah berjumlah 222. Jadi ini bawah di BKU. Kita juga ada beberapa bazar-bazar lain yang terdapat di sekeliling kawasan Bandaraya Kuching, masuk di kawasan Bandaraya Kuching Utara yang diusahakan oleh pihak swasta. Jadi jumlah kesemuanya ada 739. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika merasmikan Bazar Ramadan Satok di sini pada petang Selasa. Bazar Ramadan Satok yang beroperasi bermula daripada 12 Mac hingga 9 April 2024 di bawah seliaan DBKU itu turut berkolaborasi bersama dengan pihak CCK Freshmart, Liming Press dan Media Venture Sdn Bhd. Datuk Dr. Abdul Rahman juga memberitahu pihak vendor telah diminta untuk menjalani saringan kesihatan sebagai prasyarat untuk berniaga di Bazar Ramadan. Hadir sama dalam majlis itu ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki dan Datuk Bandar DBKU Hilmi Uthman. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS akan memperluaskan saluran untuk menyalurkan maklumat yang sahih dan tepat mengenai dasar serta inisiatif Kerajaan Sarawak menerusi podcast. Di mana Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat
Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol berkata usaha ini adalah seiring dengan hasrat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg untuk mengembangkan peranan UKAS melalui podcast selain Facebook, TikTok dan platform sosial media lain. Menurutnya, podcast merupakan program sembang atau bual menerusi medium audio digital yang semakin berkembang bagi mengupas isu-isu semasa selain dasar-dasar dan inisiatif-inisiatif kerajaan negeri. Other than that, harian yang ada talking about this KJ and Syaril pun podcast. So he said he was asking, hey, UKAS boleh buat podcast something like that. So we will look into that. That is one of the thing that we will venture into. And then podcast tu sih semestinya, let's see, when we do podcast, probably we can improve our studios tu, and then probably some other places, you know, boleh mobile pun ya. Podcast yang mana sih semestinya hal isu kerajaan. So he want the podcast to number one, podcast yang hal mungkin a few elderly people talk about benefit kenyalang Golkar contoh. What is sekitar kisah-kisah orang tua lah. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran Buletin UKAS edisi Inggeris di studio UKAS di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Abdullah turut merakamkan ucapan tahniah kepada warga UKAS atas kejayaan mereka melahirkan satu lagi produk baru itu dan berhasrat untuk menyampaikan berita dalam bahasa isyarat. Congratulate to all for this another landmark event. We're going to have bahasa. We started with bahasa Malaysia, then we have bahasa Inggeris, then we got the Mandarin, we got the Iban, and then now English. Probably soon you have to train someone untuk bahasa isyarat sebelah. And things like that. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Dato' E. Changki, Pengarah UKAS Samuel Simon dan tetamu kehormat lain. Penduduk di kampung Jalan Giat Mara Sebuyau bakal mendapat surau baru sebaik projek pembinaannya siap tidak lama lagi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Sri Julaihi Narawi telah mengadakan lawatan kerja bagi meninjau perkembangan projek yang siap dan memastikan kerja pembinaan berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Surau bernilai RM300,000 di bawah projek Program Transformasi Luar Bandar (RTP) yang bermula Disember 2023 dan dijadualkan siap pada 2 Jun 2024. Hasil tinjauan beliau, Datuk Sri Julaihi amat berpuas hati dengan perkembangan semasa projek dan yakin ia dapat memberi keselesaan pada rakyat di kawasannya apabila surau itu siap kelak. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS terus mengadakan Majmah Raya Fest 2024 bagi membantu usahawan-usahawan di negeri ini. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili berkata, Majmah Raya Fest 2024 merupakan platform bagi membantu usahawan-usahawan baru yang menceburi bidang keusahawanan untuk mencari rezeki di bulan Ramadan. Ini adalah satu kemudahan kepada mereka yang biasa berdagang. Kali ini ada mereka yang baru mula mencebur diri sebagai satu platform untuk mereka belajar mencari rezeki, dan ramai dalam kalangan mereka amat berpuas hatilah. Dan kami sudah menganjur sejak tahun 2018 dan memang kutipan mereka amat menggalakkan. Dan yang duduk dalam mall ini pun mereka mendapat kutipan yang luar biasa. Jadi kita amat bersyukur kerana ini merupakan cara kita untuk memastikan usahawan-usahawan kita yang baru dan sebagainya dapat meneruskan mencari rezeki. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian Majmah Raya Fest 2024 yang disempurnakan oleh isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amal Jumaani, Tun Tuanku Bujang di Majmah Mall Kuching pada Selasa. Jelasnya lagi, Majmah Raya Fest kali ini menyediakan 82 premis perniagaan termasuklah pelbagai juadah makanan, pilihan pakaian, keperluan Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan lain-lain. Dalam majlis tersebut turut diadakan simbolik penyerahan bantuan kepada seramai 5,799 orang asnaf di seluruh Sarawak melibatkan kos sebanyak 1.4 juta ringgit.
Lembaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak SSWF telah mengumumkan pelantikan Abang Rahmat Yusof sebagai Ketua Pegawai Eksekutif berkuat kuasa 29 Januari 2024. Pengumuman pelantikan Abang Rahmat Yusof dilakukan susulan mesyuarat lembaga SSWF kedua pada Selasa. Sebelum ini, Abang Rahmat Yusof yang berusia 48 tahun merupakan Ketua Perbankan Pelaburan Malaysia di CLSA Securities dari tahun 2019 hingga 2024, di mana beliau mengetuai latihan penjanaan dana termasuk Initial Public Offering IPO dan penempatan untuk pelanggan institusi dan korporat. Manakala dari tahun 2004 hingga 2019, beliau bekerja sebagai pengarah pelaburan di Khazanah Nasional, di mana beliau menubuhkan dan mengetuai pejabat wilayah Khazanah Turki di Istanbul, meliputi Turki, Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan MENA dan Afrika Sub-Sahara. Abang Rahmat Yusof juga merupakan pengarah penyelia bagi Financial Institution Group FIG yang kemudiannya mewakili 20% portfolio khazanah. Abang Rahmat Yusof berkelulusan sarjana pentadbiran awam dari Universiti Harvard. Sekali setengah hari bersama saya Fida Matram. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Majlis Perasmian Bazar Ramadan di Imat Batu Kawah oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kuihian pada Selasa. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.